Baik, bagaimana kita lihat peraturan secara ringkas. Terdapati Allah Ta'ala tunjuk 9 peraturan mendapat rezeki yang baik dan banyak. Kita nak rezeki tu baik. Dia berkata, yang saya katakan, kita ajar anak kita cara dapat rezeki yang baik dan diredai oleh Allah. Kita bukan beri duit je ke dia sebagai satu asbab kekayaan. Kita kena ajar dia cara. Yang pertama, kita ajarkan kepada dia untuk membenarkan tauhidnya pada Allah, pergantungannya pada Allah. Ingat, Allah pemberi rezeki. Beritahu dia, bukan ayah bagi rezeki, bukan mak kau bagi rezeki, bukan kerajaan bagi rezeki, bukan customer bagi rezeki. Untuk kita kata customer is always right, bukan dia bagi rezeki. Tak ada istilah right tak rightnya. Istilahnya ialah, apakah Allah Ta'ala kata betul atau salah? Betul atau salah? Ini tauhid kita pada Allah. Yang bagi rezeki itu Allah. Beritahu dia, ayah akan mati, makmu pun akan mati, tapi pemberi rezeki tak mati. Kalau satu hari ayah tak ada, jangan bimbang rezeki kamu, kerana pemberi rezeki itu tak mati. Sebab ayah minta dengan dia, kamu juga minta dengan dia. Tanda kita beritahu akidah ini, rezeki dari Allah. Dia kata ni rezeki ni ayah bagi, ayah tak ada, mati keringlah kamu semua. Kata ini pembelajaran kefakiran pada anak-anak. Ilmu kekayaan, beritahu dia Allah bagi rezeki. Satu. Yang kedua, ini semua kita kupas daripada Al-Quran, tapi saya tak baca dalilnya untuk kita meringkaskan. Kita buat serum. Kadang-kadang kita ada waktu lain untuk menyebutnya. Yang kedua ialah takwa pada Allah. Perintah Allah, larangan Allah, perhatikan. Kerana Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar ikut perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka Allah akan sentiasa jadikan baginya jalan keluar, menghilangkan kesusahannya, beri rezeki tanpa dijangkanya. Ajar anak-anak takwa. Anak, Alung jangan tinggal solat kat mana pun Alung berada. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri hak orang lain. Kita tak kaya dengan mencuri hak orang lain. Dengan cara kita patuh perintah Allah, Allah bagi rezeki. Yang ketiga ialah tawakal pada Allah. Maknanya dah usaha tu serah pada Allah. Jangan menilai usaha dalam kejayaan, tapi tawakal itu dalam kejayaan kita. Buat apa yang kita boleh buat, serah pada Allah. Nescaya apapun keputusan, kita tetap redha dan kuat. Sebab tuan-tuan, yang menjadi masalah manusia, dia tak pernah redha dengan apa berlaku pada dia. Jadi, saya dah kerja keras, kenapa dapat banyak ni? Saya buka kedai dari pagi sampai tengah malam, takkan dapat RM20. Sebab dia tak tawakal pada Allah, dia kecewa. Orang ni akan gibat cepat. Kita tak ada masalah. Kita buatlah apa yang kita boleh buat, serah pada Allah. Hari ni Allah nak banyak ke sikit, urusan Allah. Yang keempat, kata ulama, peraturan rezeki Allah. Nak dapat banyak, nak dapat berkat, nak dapat redha, banyakkan istighfar kepada dia. Istighfar. Orang yang banyak istighfar, minta ampun pada Allah, rezeki itu terbuka bagaikan air yang mengalir. Istighfar. Kalau hari ni rezeki kita macam kolam, melekat kat situ tak mengalir. Kolam ni macam rezeki, dia ni duit simpan dalam bank, asyik kurang je, tak tambah-tambah. Setiap kali ambil macam kurang, macam air dalam kolam rezeki kita. Saat saya ni dah setahun tak kerja, duit makan habis dalam bank ni, kurang. Macam tak bertambah je, outnya banyak, innya kurang. Maka macam mana kita nak rezeki itu biar dia mengalir macam sungai? Mengalir terus. Istighfar. Duk istighfar sungguh-sungguh. Kenang setiap dosa kita buat, kemudian istighfar. Kenang setiap dosa kita buat, kemudian istighfar. Dulu aku pernah curi kelapa orang, astagfirullahalazim. Dulu aku pernah tipu orang, astagfirullah. Ingat dulu maksiatnya dan istighfar. Apa benda kita buat? Dulu aku pernah tak solat subuh sebab kerja awal, nak pergi kerja awal, astagfirullahalazim. Dulu aku pernah sampai buka tudung sebab nak dapat kerja, astagfirullahalazim. Tetap kenang, kita kenang dosa kita, istighfar, supaya dia lebih kuat. Kalau setakat astagfirullah, tak datang pun rezeki Ustaz. Ni dah ni astagfirullah, tak datang. Tetap istighfar dengan menyesali dosa kita buat. Cek dosa apa. Rasa macam tak ada dosa, itulah dosa. Sombong. Allah, aku sombong rupanya. Tak perasan sombong. Astagfirullahalazim, sombong aku pada isteri aku, sombong aku pada suami aku, sombong pada anak-anak aku, sombong. Istighfar, rezeki datang. Yang kelima, kata para ulama, dalam pembongkaran Al-Quran ini, Allah ajar peraturan rezekinya ialah silaturahim. Siapa pun yang jaga silaturahim, Allah murahkan rezekinya. Kita ingat, adik-beradik itu sebahagian daripada kita. Ada orang dia dah ada bini, dah ada anak, adik-beradik
ikut suka dia, jadi hidup dia. Bukan. Kita tak pernah boleh putus dengan mereka. Walaupun kita ada keluarga sendiri, silaturahim itu adalah keluarga yang tercatat dalam arasy Allah Ta'ala, di sisi arasy Allah. Ini silaturahim, dia mengancam kita rezeki kita habis, tapi dia menjanjikan rezeki yang banyak. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Siapa nak rezeki banyak, umur panjang, falyasir rahimahu, sambung silaturahim. Habis tak, dia tak pun, biarlah dia kita. Siapa nak banyak duit? Awak nak banyak duit ke dia nak banyak duit? Kalau awak nak banyak duit pada dia, awak yang lebih sambung silaturahim banding dia. Kan kita cerita tentang rezeki. Siapa nak rezeki banyak, dia buat kerja lebih. Saya lebih jaga adik-beradik saya berbanding adik-beradik jaga saya. Biar macam tu. Yang keenam, kata ulama, banyakkan sedekah. Itu memang peraturan rezeki. Sedekah dia akan, sebab Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, anfik unfik alaik. Kamu belanja, aku belanja pada kamu. Kamu sedekah, aku sedekah pada kamu. Yang ketujuh, tunaikan haji dan umrah secara berterusan. Dalam hadis Nabi kata apa? Rasulullah menyatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Lepas pergi haji, kamu pergi umrah. Kerana keduanya ini akan menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Pergi haji, pergi umrah. Kalau berkemampuan. Ini kita orang yang mampu. Duit banyak-banyak, pas UK, Mekah tak pergi, haji tak pergi. Baik awak ubah cara hidup kalau nak rezeki banyak. Pergi haji. Setiap tahun kan boleh pergi haji, duit banyak. Pergi. Nanti tahun pergi umrah. Haji sekali, umrah sekali. Kata Nabi SAW, antara haji dan umrah itu, yang fiyanil faqra wadh-dhunub. Dia akan menghapuskan kefakiran hidup kamu dan dosa kamu. Itu orang melazimi benda tu, dia tak akan fakir. Dan Allah sentiasa ampun dosa. Ialah tuan-tuan, bila kita selalu orang yang selalu ke Mekah, maka kecenderungan mohon ampun itu tinggi, ketaatannya juga tinggi, maka terhapus dosanya. Bukan perjalanannya, dia juga sudah menghapuskan dosanya. Ini berjalan sebab nak ke Mekah, dah hapus dosa. Bukan berjalan nak ke UK ni, belum tahu, dia ikut niat kita. Ni jalan nak ke Mekah ni, dia hadir niat secara automatik. Sebab tak ada orang ke Mekah sebab nak buat benda lain, mereka dekat dengan Allah. Siapa pun nak jadi baik, dia kata saya nak ke Mekah. Oh, nak taubat lah tu. Tak ada orang kata awak nak taubat. Ialah saya dah nak taubat tu, saya nak pergi ke mereka ni nak taubat. Itu bukan taubat, itu tambah bala. Tak ada orang pun boleh memberi suatu gambaran taubat dengan pergi tempat lain selain daripada Mekah. Tak ada. Siapa pun pergi ke Mekah, kita tengok dia nak taubat. Dia dah jadi baik, dia jadi soleh. Kalau kita dengar dia tu nak pergi ke UK, kita tak tahu, Ustaz, dia dah nak jadi baik, Ustaz. Kenapa nak ke UK? Tak ada kaitan langsung. Ini dia punya gambaran langsung tidak ada kaitan. Tapi bila kita sebut dia nak ke Mekah, dah elok ni nak ke Mekah dah dia, bagus kita kata. Nak umrah dah dia, bagus. Nak haji, bagus dia. Kita akan kata dia orang baik. Kemudian yang ke-8 ialah memperbanyakkan doa pada Allah. Doa dan bersungguh-sungguh dalam doa. Dan akhir sekali yang ke-9 ialah syukur pada Allah. Siapa bersyukur, akan rezeki tambah. Dan Syekh Abdul Qadir menyebut yang ke-10. Apa dia? Di sinilah memperbanyakkan zikir. Siapa yang memperbanyakkan zikirnya kepada Allah. Apa maksud zikir di sini? Baca Al-Quran. Dan hadis Nabi kata, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tisailin. Siapa yang disibukkan mengingatiku dengan membaca Al-Quran daripada berdoa memohon kepadaku, aku berikan dia lebih banyak daripada orang yang berdoa. Dan hadis lain disebut, man syaghalahu qiraatil Quran. Siapa yang sibuk baca Quran daripada berdoa. Ini ada satu kelompok doa panjang-panjang. Ini kelompok baca doa, baca Quran panjang-panjang, banyak-banyak. Yang baca Quran itu akan dapat lebih banyak daripada orang doa. Sebab tu tuan-tuan hidup ni biar baca Quran tu banyak sikit. Pagi baca setuzuk, petang baca setuzuk. Kalau nak rezeki kita baik, rezeki kita pemurah, banyak-banyakkan baca Quran. Allah suka orang baca Quran. Kan zikir paling afdal ialah baca Quran. Tapi malam kita dalam hidup baca Quran sejuzuk pun payah sehari. Payahnya sejuzuk. Tapi baca WhatsApp 30 juzuk dia baca. Banyak. Tapi Quran baca sejuzuk tu struggle. Pagi sampai petang baru dapat struggle, macam susah je. Ada kita ubah. Nak rezeki kita baik. Nak kurnia Allah banyak.
Biar Quran lebih banyak daripada kita berdoa. Tuan-tuan doa satu hari per jam, saya doa 30 minit. Awak baca Quran 1 jam. Kamu akan dapat lebih banyak daripada doa. Sebab itu orang beriman sibuk baca Quran. Kita tuan-tuan ada ruang-ruang je baca Quran. Kalau pun kita tak mampu membina ruang sendiri. Pagi-pagi tak ada kerja apa, daripada duduk sambung tidur. Sambung tidur, ambillah Quran baca. Petang-petang awak pun isak temenung, daripada duduk temenung, bacalah Quran. Nescaya di situ ada banyak keberkatan hidup. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.